Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, malam ni kita menyambung lagi pengajian bulanan kita, yang mana kita mempersetujui sebelum ini kita akan memilih kisah-kisah daripada hadis Nabi SAW untuk kita pedomankan. Yang mana bulan lepas kita telah menceritakan tentang kisah kemarau di bumi Madinah. Malam ni kita masuk kepada satu hadis yang baru, kisah tentang kehebatan seorang pemuda berhadapan dengan Dajjal. Kisah ini dalam nota yang saya catat ini dipetik daripada Sahih Bukhari. Namun malam ni saya bawa satu lagi kisah yang sama dalam Sahih Muslim. Saja kita nak tengok bagaimana rantaian cerita dia, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Baik. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Dia mengatakan Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan tawila. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami satu hadis yang tawil, yang panjang. Anid Dajjal fakana fima. Hadis yang panjang berkenaan dengan Dajjal. Fakana fima haddatsana bihi an qala ya'ti ad-dajjal wa huwa muharramun alaihi an yadkhula niqabil Madinah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam satu hadis yang panjang, di antaranya fakana fima, di antaranya maknanya hadis tu Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita dekat para sahabat satu hadis yang panjang tentang Dajjal. Dan dalam hadis yang panjang itu antara intisarinya adalah macam tu, ini dalam Sahih Bukhari. Yang mana kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sebut ya'ti Dajjal wa huwa muharramun alaihi ay yadkhula niqabal Madinah. Yang mana Dajjal itu nanti bila dia dah datang, dia itu muharram, isim maf'ul, dia diharamkan daripada masuk ke kota Madinah. Semua orang tahu, ya, diharamkan daripada masuk ke kota Madinah. Ba'da sibakhil lati bil Madinah fayakhruju ilaihi yawma izin rajulun huwa khairun nas au min khairin nas. Dan dalam tempoh dalam masa pemerintahan dia itu, satu hari itu keluar daripada pinggiran Madinah ataupun di dalam Madinah satu orang disebut oleh Nabi sebagai khairun nas au min khairin nas. Seorang lelaki sebaik-baik manusia, kalau bukan sebaik-baik manusia pun dalam kalangan sebaik-baik manusia. Laki ni keluar daripada Madinah. Maksudnya laki ni orang Madinah. Dajjal tak boleh masuk Madinah. Jadi dikepung Madinah keliling. Satu hari seorang lelaki warga negara Madinah ni keluar KP. Apa dia buat? Fayaqulu ashhadu annaka ad-dajjal alladhi haddatsana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithahu. Dia berhadapan dengan Dajjal dan dia kata, aku naik saksi bahawasanya hanglah Dajjal yang Nabi dah beritahu kat kami dulu ni. Ya. Fayaqulu Dajjal ara'aita an qataltu hadha thumma ahyaituhu hal tashukku fi amri. Fayaqulun la fayaqtuluhu thumma yuhyihi fayaqulu hina yuhyihi wallah ma kuntu qattu ashaddu basiratan minni al-yawm fayaqulu ad-dajjal aqtuluhu fala usallatu alaih. Bila dia kata macam tu, maka Dajjal kata kepada pengikut dia,
Macam mana kalau aku bunuh budak ni? Apa pandangan kamu kalau aku bunuh budak ni, budak yang keluar ni, pemuda ni, yang mai jumpa dia kata hang ni dajjal ni, kata depan muka dia, direct to his face, before his face, sebut depan muka dia ni hang dajjal, hang Nabi sebut dulu ni. Maka Dajjal kata kepada para pengikut dia ni, macam mana pendapat kamu semua kalau aku bunuh budak ni, kemudian aku akan hidupkan dia balik? Masa tu hampa ragu-ragu dah dengan aku. Maka para pengikut dia kata, tak ragu-ragu dah, kami tak ragu-ragu dah, wahai Tuhan. Maka Dajjal pun bunuh dia, kemudian hidupkan dia balik. Baik. Bila dia jaga, bila dia hidup balik, dia kata, lagi terang penglihatanku, dia kata kepada Dajjal. Kemudian Dajjal berkata kepada dia, aku boleh membunuh dia, ataupun aku telah membunuh dia, tetapi aku tidak mampu menguasai dirinya. Kata Dajjal, aqtuluhu fala usallatu alai. Aku mampu bunuh dia, tapi aku tak mampu menguasai diri dia. Dalam syarah dia kata fala usallatu alai ni, aku tak, sihir aku tak mampu nak menguasai diri dia. Sadaqa Rasulullah. Ni hadis Bukhari. Maka malam ni kita nak bincang hadis ni tuan-tuan. Pendek hadis ni, tapi hadis yang sama terdapat di dalam riwayat Sahih Muslim. Ni saya bawa juga. Okey, Imam Muslim riwayat dalam bab fitan wa asyratus saah. Imam Ibn Katsir nukilkan dalam kitab Fitan wal Malahim. Saya bawa malam ni. Hadis yang sama. Sebab bila saya cek dalam riwayat Bukhari ini, kan dia kata fakana fima hadisan tawilan fakana mimma, satu hadis yang panjang dan intisarinya begini. Maka dia cerita, bila kita buka takhrij, cari dalam riwayat yang lain, ada hadis yang sama tapi lebih panjang, versi yang tawil itu, versi yang panjang itu. Maka saya cari, saya dapatlah, jumpa. Maka malam ni kita daripada hadis ni dan hadis satu lagi kita nak bincang ni, cerita tentang kisah ini. Dalam hadis Sahih Muslim, kata Imam Ibn Katsir yang dia nukilkan, dia kata Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri juga. Nampak tuan-tuan? Hadis yang tadi ni Abu Sa'id Al-Khudri riwayat. Saya dah cerita dah kan melepas riwayat daripada Rasulullah. Turun sampai Imam Bukhari riwayatkan masuk buku. Okey, baik. Yang ni pula Imam Muslim riwayat. Hadis ni dah ambil daripada siapa? Tengok rijal hadis sampai atas, para perawi, Abu Sa'id Al-Khudri juga. Maka kedua-dua hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi macam mana hadis yang daripada Bukhari lebih pendek, daripada Muslim lebih panjang? Tuan-tuan, ini teknikal sikit lah. Saya tak cerita pun tak apa, tapi kuliah kita cerita belah, at least kita nampak gambaran. Walaupun kita tak pergi terlalu detail, kita nampak gambaran. Saya dah tengok petang tadi takhrij dia, proses sanad dia, iaitu kedua-dua jalan ini dia sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Cuma jalan anak-anak murid ini terpecah ramai. Abu Sa'id Al-Khudri sini turun ke orang lain. Ada senarai ni saya dah ada, tapi saya nak cerita jadi teknikal sangat. Cuma saya nak bagi tahu orang lain lah. Turun ke sini, turun ke sini. Muara dia mai pada satu, Abu Sa'id Al-Khudri, tapi dia bawa kepada dua sanad, dua hadis yang berbeza. Sebenarnya hadis yang sama, tetapi ini dikatakan riwayat bimakna. Ingat tuan-tuan, hadis ada dua kaedah riwayat. Riwayat bilafaz dengan bimakna. Bimakna itu apa? Dia faham macam mana, dia cerita balik ke anak murid dia. Turun sampai anak murid dia. Sampai last sekali Imam Bukhari. Kawan ni pula dia dapat, dia cerita turun sampai last sekali Imam Muslim. Baik. Jadi dalam ilmu hadis, dua ni kita namakan apa? Syawahid, sokongan riwayat. Kenapa disebut sebagai syawahid, ataupun seorang kata syahid lah. Syahid maksudnya riwayat yang datang satu lagi mai sokong riwayat kawan ni, ataupun explain riwayat kawan ni, dan riwayat itu datang daripada sahabat yang sama, maka disebut sebagai syahid. Okay? Kalau mai daripada riwayat itu mai daripada sahabat yang lain, disebut sebagai mutaba'ah. Sorry, sekali. Mutaba'ah sahabat yang sama, syahid sahabat yang lain. Tak apa. Jadi hadis ini ialah mutaba'ah kepada hadis Bukhari. Baik, saya nak baca. Sekali baru kita pergi perbincangan dia secara detail. Okey.
Tuan-tuan akan tengok lagi hadis dia sama, cuma dia ada ziyadah, penambahan jalan cerita tu. Sebab dalam hadis tadi yang saya baca tu kan dia kata sebahagian ceritanya begini, kan? Yang ni dia yang panjang. An Abu Sa'id Al-Khudri, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhrujud dajjal fayatawajjahu qablahu rajulun minal mu'minin fatalqahul masalihu masalih ad-dajjal. Yang bermaksud sewaktu munculnya dajjal, yakhrujud dajjal, datanglah kepada dajjal itu seorang lelaki mukmin, fayatawajjahu qablahu rajulun minal mu'minin, ya, datang ke hadapannya itu. Tuan-tuan tengok, sebab tu bahasa Arab ni dia lebih dekat kalau nak translation dia dengan bahasa Inggeris. Bahasa Melayu pun boleh, cuma dengan bahasa Inggeris dia lebih kemas sikit di sudut pembahagian laki perempuan, plural, singular kan, lebih. Tuan-tuan tengok kat sini dia kata yakhrujud dajjal fayatawajjahu qablahu rajulun minal mu'minin. Seorang lelaki dalam kalangan orang beriman ni pi berhadapan dengan dia. Dia pakai apa? Qablahu. Qablah ni sebelum. Tapi dalam konteks ini dia kata pi berhadapan dengan dia. Sama macam orang putih menyayat, di depan mata dia. Orang putih kan kata apa? Before his eyes, ya? Dia sebut macam tu kan. Before tu bukan sebelum, tapi before tu perkataan tu sebelum. Tapi before menggambarkan berhadapan kan. In front of his eyes, kita before his eyes kan, berhadapan. Terjemahan dia begitu, ya. So masa zaman keluar dajjal ini, zaman dia dah perintah dah, keluar seorang lelaki beriman pi menghadap dia, ya. Kemudian laki itu ditahan, fatalqahu al-masalihu masalihud dajjal. Lelaki itu ditahan oleh pasukan-pasukan dajjal yang bersenjata. Maksudnya masa tu hadis ni nak beritahu zaman tu dajjal dah keluar lama. Dajjal keluar perintah dunia berapa hari? 40 hari. Tetapi kiraan dia itulah setahun, sebulan, seminggu dan hari-hari yang biasa. Ini adalah hadis Sunan Abi Daud dan juga dalam Sunan Ibnu Majah. Nabi kata bila Dajjal keluar itu 40 hari, ya, yang mana ada hari yang bersamaan satu hari dengan setahun, lepas tu satu hari sama macam sebulan, lepas tu satu hari sama macam seminggu, lepas tu satu hari sama macam hari-hari yang kamu lalui. Bila Nabi cerita macam tu kat para sahabat, sahabat kata, ya Rasulullah, macam mana kami nak semayang? Maka Nabi kata ukur. Sahabat kata, adakah semayang tempoh sama? Adakah kalau hari rasa macam setahun itu kena semayang dalam tempoh setahun itu 5 kali saja? Tak. Nabi kata uqduru, ukurlah dengan ukuran masa kamu pada waktu itu. Dalam hadis itu jelas Nabi nak bagi tahu apa? Yang pertamanya, masa tu kita dah ada alat pengukur masa dah. Ukur kira dengan waktu kita. Kemudian nak bagi tahu sahabat, walaupun Nabi cerita tentang Dajjal, tentang benda-benda yang macam tu kan, tapi the main concern of sahabat adalah semayang. Walaupun bercerita tentang Dajjal, cerita tentang akhir zaman yang akan keluar nanti dan sebagainya, tapi tak apa. Itu nombor 2. Nombor 1, sahabat nak tahu kami nak semayang lagu mana. Itu pengajaran dia tuan-tuan. Kita kadang-kadang hari ini banyak cakap tentang Dajjal, banyak cakap tentang akhir zaman. Tuan-tuan, topik akhir zaman, topik Dajjal cukup laku tuan-tuan. Tambah-tambah anak-anak muda kalau bagi tahu tajuk-tajuk yang macam tu cukup cepat laku. Dan ustaz pun kadang-kadang nak cepat naik akhir zaman lah. Bukan salah ustaz lah, tak salah. Nak bagi tahu kalau dia bercakap tajuk tu, dia akan cepat naik. Pasal tajuk itu laku dan orang suka. Tapi malangnya segelintir dalam kalangan kita, dia sangat minat tajuk tu, tapi sekadar minat. Dia tak bawa dia pergi kepada ibadah. Dia tak bawa. Tapi dia bawa dia pergi ke benda lain. Bawa dia pergi ke nak pergi cari itu, nak pergi kaji ini, nak pergi selongkang itu, nak pergi dedahkan ini, nak pergi. Dia jadi lagu tu. Dia jadi satu perangai yang defensif. Dia jadi satu perangai yang paranoid, yang dia rasa semua orang nak buat naya kat dia, semua orang nak tindah dia. Hospital pun Dajjal, kerajaan pun Dajjal, kawan tu pun Dajjal, polis pun Dajjal. Dan tengok tak? Dia jadi macam tu. Bukan semua, ada dalam 100%, ada dalam 0.3% saja, tak ramai pun. Tapi dia jadi macam tu, tuan-tuan perasan tak? Kalau tuan-tuan tengok dekat media sosial kan, mungkin ada 1-2 kes orang yang
apa nama ni, sakit kemudian jadi apa-apa kat hospital, meninggal ke apa kok, komen akan masuk. Oh, aku dah kata dah, hospital akhir zaman ni semuanya agenda Dajjal. Para doktor-doktor ni semua bekerja dengan Dajjal. Dia jadi lagu tu tuan-tuan. Bila kita baca komen, kita susah hati. Sedangkan yang komen ni bukannya orang jahat, orang baik, orang duk dengar kuliah. Pasal apa dia jadi macam ni? Pasal dia salah faham tune dia bila dia baca hadis-hadis akhir zaman. Dia hadis akhir zaman tak bawa dia kepada preparation untuk ibadah, untuk kahfi, untuk solat, tapi bawa dia kepada siapa dia? Siapa dia Dajjal? Mana kubur Dajjal aku nak pergi serembu? Mana tempat Dajjal aku nak pergi bongkar? Mana dia Dajjal? Dia mula jadi macam tu. Dan penyakitnya tuan-tuan, dia barah dalam masyarakat. Saya cerita dalam masjid ni, mostly tuan-tuan mungkin 50 ke atas. Tuan-tuan mungkin kata, dia ni duk cerita apa aku tak faham. Tuan-tuan mungkin tak apa nampak. Tapi kalau anak-anak muda ni dia faham. Yang apa yang saya sebut ni. Banyak dalam kalangan anak muda tuan-tuan, anak-anak kita jadi macam tu lah ni. Dia kaji, dia dengar hadis-hadis akhir zaman, dia mula nak semangat nak pergi cari. Mana dia, siapa dia orang Dajjal ni? Mana tentera Dajjal? Mana dia Dajjal punya balai? Sekali dia buat vlog dekat internet, dia kata ni kami dah jumpa dah port rahsia Dajjal dekat bukit ni. Rumah tu lama orang tak pergi duduk. Rumah ni bekas Dajjal. Dia pergi cari lagu tu. Benda tu tak bawa dia pergi kepada ibadah, tapi bawa dia pergi jadi seekers. Tuan-tuan, tuan-tuan awak muka marah kat malam ni pasal apa ni? Okey tak tuan-tuan ni? Okey lah. Marah. Okey lah perasaan saya kot no. Tapi dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu sahabat, bila Nabi sebut tentang Dajjal, kisah jarak masa dia apa semua, tak apa itu tak apa. Tapi Rasulullah, kami nak semayang lagu mana? Hak tu dulu tanya. Itu maknanya pengajian akhir zaman ni bukan untuk seronok, tapi untuk bersedia. No? Untuk bersedia. Baik, sambung nah. Maka lelaki pemuda ni yang kata khairun nas au min khairin nas, ni lelaki yang terbaik ataupun dalam salah seorang orang terbaik, dia pergi nak berhadapan dengan Dajjal. Dia ditahan oleh para tentera Dajjal yang bersenjata. Maka para tentera ni tanya dia, fayaquluna lahu aina ta'mid, awak Nabi mana ni? Para tentera Dajjal yang bersenjata, bermaksud Dajjal nanti diikuti bukan sahaja orang biasa, tetapi direkrut orang-orang itu bersenjata. So Dajjal, he got army, dia ada senjata, dia ada tentera, dia ada battalion. Jadi akhir zaman ini pertempuran itu ialah pertempuran orang yang bersenjata. Sebab itu nanti Nabi Isa turun, Nabi Isa akan pimpin pasukan Islam. Imam Mahdi akan pimpin pasukan Islam. Pasukan apa ni? Bukan pasukan nasyid, pasukan tentera. Sebab tu kita nak mempersediakan anak cucu kita ini nak jadi anak cucu yang kuat. Nah, generasi depan ni kalau bukan kita, generasi pada masa depan, generasi yang ada riang yang kuat, yang mujahid, yang berjuang. Sebab tu saya dah sebut lama dah. Banyak sekarang ni dasar-dasar dunia akhir zaman nampak ke arah proses perlembutan. Hero-hero dah jadi lembut. Orang-orang pun dah jadi lembut. Bukan jadi bapuk dah, tapi dia jadi lagu tak ada riang macam dulu. Tak ada nampak jantan macam dulu, dia jadi lembut. Siapa tak tahu. Dunia membentuk kita jadi lembut. Dengan kemudahan yang kita dah ada banyak sekarang ni, kadang-kadang nak mangkit tekan remote pun tak larat dah. Sebab terlalu banyak kita dipermudahkan, akhirnya kita jadi lagu mana kita sekarang. Sekarang tuan-tuan, kita manusia normal ni seelok-eloknya berjalan sehari minimum 8,200 langkah. Kalau 10,000 better, kan? Tapi nak dapat jumlah tu pun susah sekarang, pasal kita banyak relax, kita banyak kemudahan. Jadi kita kurang berjalan. Langkahan kita pun tak banyak. Sebab tu sekarang ni kita banyak sakit, pasal kita tak aktif. Sekarang ni fizikal kita tak bergerak banyak, jari kita banyak bergerak untuk scroll itu dan scroll ini. Ini juga antara projek nak bagi kita lemah dan lembut. Sebab kita nak berhadapan dengan musuh yang depan ini, yang dia dah kuat, yang dia prepare. Tak apa. Maka pasukan-pasukan ni dia tahan pemuda ni. Dia tahan nak pergi mana? Kata pemuda ini, a'midu ila hadzal ladzi kharaja. Aku nak pergi kepada satu orang lelaki ni yang keluar mai kat kita ni. Dia kata kat pengawal tu, berani pemuda ni. Fayaquluna lahu aw ma tu'minu bi rabbina. Maka dia berkata, pasal apa hang kata lelaki? Pasal apa hang sebut lelaki? Pasal apa hang sebut tak ada respect? Hang tak beriman dengan Tuhan kami. Nampak? Maknanya dalam fasa ini Dajjal dia dah claim himself as God. Dia telah mengaku diri dia Tuhan.
Dajjal dia keluar dengan beberapa fasa. Fasa-fasa awal dia tak claim dia Tuhan lagi. Fasa-fasa awal dia claim dia Messiah, dia penyelamat. Lepas tu dia lama-lama dia akan claim dia Isa ataupun dia juru penyelamat. Lama kelamaan baru dia akan claim dia Tuhan. Baik. Dan tuan-tuan, dalam hadis ni waqi' dia latar masa dah nak beritahu masa ni Dajjal keluar ni dah peringkat dia dah mengaku dia Tuhan dah. Dan dia sampai tahap dah ada pengawal-pengawal dia dah, pasukan bersenjata dia dah yang memang bertuhankan dia. Maka para pengawal ni tanya kepada dia, adakah hang tak beriman kepada Tuhan kami? Maka budak ni kata apa? Ma bi rabbina khafa'un. Dia kata Tuhan kita ni tak samar. Khafa ni samar. Dia kata Allah is clear. Allah clear. Kita tahu Allah azim, Allah esa, Allah agung, Allah ahad. Kerajaan Allah, kedaulatan kerajaan Allah, sistem sunnatullah kerajaan Allah dengan barisan para malaikat, barisan para rasul, dengan takdirnya, rukun iman, rukun Islam. Clearly the system of God clear. Tetapi Dajjal khafa, samar. Tak tahu yang hendak mengaku dia Tuhan, dia ni mai kok mana? Apa sistem ni, apa pembawaan dia, apa tak ada, tak clear dia kata. Tuhan kita bukan macam tu. Tuhan kita bukan samar. Allah clear. Clear di sudut itulah, di sudut syariat, sistem, kedaulatan, keagungan, kerajaan. Clear. Ni Dajjal yang mai tah daripada Norway, mai batu mengaku Tuhan, apa beriman dengan dia? Tuhan kita bukan macam tu, dia kata. Dalam hadis yang lain Sunan Nabi Daud, Nabi SAW kata, laisa birabbikum a'warun. Tuhan kamu bukan mata sebelah, Nabi kata. Pasal dalam hadis ini Nabi nak beritahu apa? Jelas akhir zaman nanti akan ada orang ikut Dajjal dan akan mengatakan Dajjal itu Tuhan. Sebab tu 1400 tahun dulu Nabi dah beritahu siap-siap, ingat, Tuhan kamu bukan a'war, buta sebelah. Dajjal dia bukan satu mata. Dia bukan satu mata tengah-tengah gitu dah. Mata dia dua, cuma belah kiri tu dia bengkok lagu mengenai anggur terapung atas ayam. A'warun. Nah, dia bengkok lagu tak elok lah. Buta sebelah. Dia bukan dia mata dua, cuma sebelah buta. Dan Dajjal dia ada dah. Kalau hari ni orang duk share video bayi Dajjal lahir, dah Dajjal dah ada dah. Subhanallah, orang share kan bayi mata satu dah lahir Dajjal, kena prepare dah nak kiamat. Dah, bukan dah lahir lama dah. Dah hidup dah. Tamim Ad-Dari dah jumpa face to face dengan dia, dah sembang dah dengan dia. Cuma mana dia sekarang tak tahu. Tapi dia dah ada. Adakah Dajjal ni macam makhluk, macam dinosaur dalam cerita Ultraman? Tidak. Dajjal huwa rajulun. Dia seorang lelaki. Dalam hadis Tamim Ad-Dari Sahih Bukhari, kata Tamim Ad-Dari, kami masuk ke dalam gua fadakhal kami masuk dalam tu faiza fiha a'zamul insan. Kami masuk dalam gua dan dalam gua tu kami nampak insan yang agung, yang besar. Maknanya dia menggambarkan Dajjal itu orang. Dia lelaki, dia orang. Dia bukan kita nak bayang macam bertanduk satu macamnya taring, tak. Dia manusia. Tapi dalam hadis Sunan Ibnu Majah, Nabi gambarkan dia punya rupa parah dia. Rambut dia ketak-ketak dan sebagainya. Dan ada beberapa hadis yang lain ada perbincangan tentang orang kaitkan dia rupa lebih kurang dengan Ibnu Sayyad dan sebagainya. Yang tu mungkin saya akan pi malam-malam yang lain, ada ruang saya akan cerita. Tapi ala kulli hal dalam hadis ni pengawal dia tahan. Pengawal kata, "Han nak pergi mana? Aku nak pergi jumpa dengan lelaki tu." Han tak percaya ke kepada Tuhan kita? Dia kata ni bukan Tuhan. Tuhan kita bukan macam ni. Allah bukan macam tu. Allah clear, bukan samar macam tu. Fa yaqulun uqtuluhu. Maka para pengawal ni kata, bunuh dia. Dia hina, berani hina Tuhan kita, bunuh dia. Fa yaqulu ba'duhum li ba'din alaysa qarnahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu qala falyantaliquna ila kiba. Alaysa qarnahakum rabbukum an taqtulu ahadan dunahu. Seorang kata bunuh dia, seorang kata nanti sat. Bukankah Tuhan kita pesan kat kita jangan bunuh orang suka-suka hati? Tak bagus. Bukankah Tuhan kita pesan kat kita jangan bunuh orang suka-suka hati tanpa rujuk dia dulu? Okey kita silap kata tak apalah. Fayantaliqu nabihi ila dajjal. Maka dia bawa tak apa lah ni, jangan bunuh dia lah, bawa dia jumpa Tuhan dulu. Dajjal lah ni. Dia berapa ikat pemuda ni. Tuan-tuan,
this particular young man ni, pemuda ni real lah, dia real, dia bukan satu gambaran Nabi nak cerita, satu yang perlu pada takwilan, mungkin dia ni bukan orang, mungkin dia ni dia memang orang. Huwa rajulun mubinun, dia lelaki yang nyata dan dia tak tahu siapa, dia belum muncul. Dalam ilmu hadis kita kata ahlul bisyarah, orang yang akan datang membenarkan kata-kata Nabi. Dan dah ramai dah lelaki yang membenarkan kata-kata Nabi. Contohnya siapa? Al-Fatih. Nabi katakan nanti akan keluar seorang lelaki membebaskan Konstantinopel, tak tahu siapa, tapi bila sampai Al-Fatih, oh rupanya dia. So begitulah dalam kes ini pun, siapa lelaki tu? Boleh jadi anak cucu kita, tak tahulah. Tapi lelaki tu orang Madinah. Orang Madinah, yes, orang Madinah kira orang Arab, tak tahu, mungkin orang Melayu duduk sana. Tak tahu, tapi dia penduduk Madinah. Tak tahu siapa. Dalam syarah hadis ni, orang tanya tau, adakah lelaki itu ialah salah seorang daripada Bani Tamim? Sebab ada hadis Nabi kata asyaddu ummati 'ala dajjal huwa Bani Tamim. Umat aku, ada kaum dalam umat aku yang paling kerah melawan Dajjal adalah dalam kalangan Bani Tamim. Maka ada orang tanya, bukanlah ada orang tanya, dalam kitab syarah ni dia buatlah soal, adakah lelaki yang this lelaki ni adalah Bani Tamim? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Nabi tak bagi tahu. Sebab Bani Tamim ialah yang paling keras terhadap Dajjal as a kaum, as a tribe. Okay? Tapi as a particular person, atas seseorang individu, mungkin dia, mungkin orang lain. Adakah Bani Tamim ni satu bani yang semua bagus? Tak. Dalam Bani Tamim juga ada Rasul palsu, Nabi palsu pun ada Bani Tamim. Bani Tamim pun ada dalam kalangan mereka yang tak mau bayar zakat, yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar dulu. Bani Tamim ni bukan satu istilah bani yang mulianya, tak mulia. Tapi bukan dia bukan dia satu lesen yang semua dia patut selamat, tidak. Cuma dalam kalangan banyak tribe, Nabi kata Bani Tamim ni yang paling kerah berhadapan dengan Dajjal. Tapi kalau tuan-tuan buka dalam sirah, banyak kes Bani Tamim yang Nabi palsu pun ada. Banyak. Bukan dia satu terma yang kita kena claim yang hebatnya, tidak. Hebat satu segi, tapi dalam kalangan mereka ada juga yang sesat. Ada sekarang, ada sampai sekarang lah. Dan Bani Tamim ni dah ada dulu lagi dah, Tamimi ni. Okey. Bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Bani Tayyim. Dulu saya ingat apa nama ni, satu gerakan di Malaysia yang dikatakan gerakan Bani Tamim, panggil apa, keturunan Sayyidina Abu Bakar. Bukan, Sayyidina Abu Bakar Bani Tayyim, bukan Tamim. Baik. Sambung Maka adakah lelaki ni Bani Tamim? Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Okey, baik. Maka dia bawa dia jumpa Dajjal. Masuklah istana Dajjal ni. Masuk istana Dajjal ni adalah pegawai-pegawai, para menteri, kabinet, semua ni ramai. Fa iza ra'ahul mu'min qala, fa iza ra'ahu, bila lelaki ni masuk dia tengok saja Dajjal, qala ya ayyuhan nas hadza Dajjal alladhi dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dia tengok dandan, dia kata la ilaha wala quwwata illa billah. Woi manusia semua, dok ikut Dajjal ni. Ni lah Dajjal, hadza Dajjal. Apa yang bodoh ikut dia? Dia kata hadza Dajjal alladhi dzakara Rasulullah SAW. Dia jadi heran, dia kata macam mana manusia boleh ikut dia? Apa tak ingat kan Nabi duk sebut dulu dah pesan Dajjal akan keluar, ni ciri dia, takkan apa tak baca? Jelas Nabi bagi tahu ciri dia, mata macam ni, rambut macam ni, dahi macam ni, dada macam ni. Dia lah ni. Aku masuk tak tunggu lama. Aku dalam hadis kata dia masuk fa iza ra'ahu tuqi qala ya ayuhan nas hadza Dajjal. Tak perlu dia kata mai IC aku nak check sah. Mai DNA dah. Dia masuk tengok Dajjal. Terus dia kata ya ayuhan nas hadza Dajjal alladhi dzakara Rasulullah SAW min qabl. Wahai manusia semua, apa buta ke? Inilah Dajjal yang Nabi duk habaq tu, yang bodoh turut dia pasal apa? Berani tuan-tuan budak muda ni. Seorang dia seorang. Dahsyat tu Allah, kalau bukan kita, mudah-mudahan pemuda ni anak cucu kita, mudah-mudahan. Dia kata ni Dajjal ni, apa ni? Macam mana dia dalam satu keadaan yang macam dia rasa macam apa ni buta perut ke apa ni yang bodoh turut sampai mengaku Tuhan. Ni Dajjal ni. Baik.
fayamuru dajjal bihi fayushabbahu fayaqulu khuzuhu wa shujjuhu fayawsa'u zuhruhu wa batnuhu darba. Ya, baik. Maka dajjal pun menyuruh orang-orang itu pukul dia. Ya, kata dajjal tangkap dia, pukul dia. Ya. Sampai tahap apa? Dia pukul dia sampai fayusa'u zahruhu wa batnuhu, sampai jadi flat dia. Batnuhu wa zahruhu yusa', jadi flat. Dia pijak dia, pukul dia sampai badan dia jadi flat tu. Saya memang dah flat dah aku kan. Misalnya orang yang dia ada curve, flat depan dan belakang dia flat. Pukul sampai lembek. Kemudian Dajjal tanya dia, "Lah ni hang beriman tak sebagai aku sebagai Tuhan?" Tak, dia kata. Ya. Baik. Lalu Dajjal kata kepada dia, "Ma tu'minu bi?" Ataupun antara beriman kepada aku ataupun tidak. Dia kata, "Antal masihul kazzab." Kata dia, "Tak, hang confirm Dajjal dan pendusta." Masih ni maksud dia penyapu. Masih ni sapu. Ya? Bukan penyapu lah, tapi bukan penyapu dalam arti kata broom tu. Penyapu sebab Nabi Isa juga Al-Masih. Tapi Nabi Isa dia sapu mata orang buta jadi celik. Maksud tu panggil Al-Masih Isa. Ya? Baik. Dajjal dia cuba imitate Nabi Isa. Pasal tu dia pakai Al-Masih juga. Ulama kata pasal dia sapu dunia habis. Dia pi dunia habis, sapu keliling habis. Baik. Maka dia no, hang memang Dajjal, Masihul Kadzdzab. Dajjal ni maknanya apa? Dajjal ni dia sirah mubalaghah kepada kadzab. Kadzab ni penipu besar, Dajjal penipu lagi besar. Itu makna Dajjal. Ya? Baik. Sebab tu dalam hadis ada terma para perawi yang kadang-kadang pendusta, akan ada imam kata hadza Dajjal, laki ni Dajjal. Bukan nak kata laki tu adalah Dajjal, tapi laki ni penipu besar. Dajjal ni juga bermaksud penipu besar. Okey, baik. Qala fayu'maru bihi fayusharu bil mi'syar min mafriqih hatta yafriqa baina rijlaihi thumma yamshi dajjal baina qit'atain. Kemudian dia tak mau mengaku juga. Dajjal kata pergi ambil gergaji badan dia, gaji kepala dia, ya, hatta yafriqa baina rijlaihi, sampai putih dua. Maknanya antara dua kaki dia ni gaji daripada atas turun bawah. Saya minta izin tak bantai tepi ni boleh? Nampak ganggu tak? Ganggu tuan tak? Tak. Apa nama ni? Dajjal kita ambil gaji dua badan dia. Ambil gaji, potong dua badan dia sampai badan dia, satu badan ni cerai dua lagu tu. Kaki kanan ke kiri jatuh dua lagu tu. Badan dia terpisah dua. Maknanya dia digergaji di tengah macam ni. Ni sampai kaki belah dua macam kek tu. Bila telah terputih dua, summa yamshi dajjalu baina qit'atain. Bila dah terputih dua, Dajjal berjalan di tengah-tengah tu. Di tengah-tengah potongan dua badan ni. Tuan-tuan, ni hadis sahih Muslim, tuan-tuan. Dah putih dua dah badan dia, Dajjal jalan di tengah-tengah tu. Baik. Summa yaqulu lahu qum fayastawi qa'iman. Bila Dajjal dah lalu dah hujung ke hujung, Dajjal kata kepada dia, qum, bangun. Dan tidak semena-mena badan dia bercantum balik, dan dia pun bangun. Oh, para pengikut ni tengok tepuk meja. Tuhan betul ya. Hadza istidraj, ni istidraj. Tuan-tuan pun tahu. Allah bagi kepada Dajjal untuk sesatkan Dajjal lagi. Tapi yang pengikut ni habis minta dah lah ni. Oh, Tuhan kita boleh buat. Maka tuan-tuan, lepas Dajjal dah lalu lintas dia, kemudian Dajjal kata bangun, dia bercantum dan dia bangun. Dajjal tanya dia, sekarang hang mengaku tak bahawasanya aku ini Tuhan? Sekarang hang mengaku tak bahawasanya aku ini Tuhan? Kata lelaki ni bah, ma azdadtu fika illa basiratan. Dia kata tadi aku tak apa nak clear
aku yakin dah hang Dajjal, tapi yalah yakin tak yakin itu, tapi lepas hang buat lagu ni kat aku lagi yakin hang memang Dajjal. Terima kasih dia kata. Oh laki ni main Dajjal. Ya. Baik. Kemudian laki ni kata kepada manusia semua, laki ni kata kepada manusia semua, dia kata apa? Dia kata, ya ayuhan nas, innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas. Ya. Laki ni terus kalih kepada semua manusia, dia kata, wahai manusia semua, tengok, saksikan, ini Dajjal yang hangpa kata Tuhan, yang hebat sangat, yang besar sangat ni. Lepas ni ketahuilah, dia takkan mampu buat kat orang lain macam mana dia buat kat aku dah. Aku dah mai dah pelemah dia dah. Aku dah mai buktikan dekat depan mata hangpa semua bahawasanya dia bukan Tuhan. Ya. Dia tak boleh buat kat orang lain dah lepas ni. Laki ni kata depan dia. Nah. Qala fayakhudhuhu Dajjal liyadhbahahu fayuj'ala ma baina raqabatihi ila tarqawatihi nuhasan fala yastati'u ilaihi sabila. Maka Dajjal bila dia duduk kata lagu tu, Dajjal geram, Dajjal terus tangkap dia. Kan dia duduk lecture, duduk bagi tahu, duduk syarah. Ni Dajjal ni, confirm Dajjal ni. Hangpa dah tengok depan mata hangpa ni. Nah, lepas ni dia tak mampu buat apa dah kat hangpa. Jangan takut dengan dia, lawan dia laki ni. Dalam dia duduk bagi semangat macam tu, lah Dajjal pun tak tahan, Dajjal pegang dia, Dajjal nak sembelih dia. Kata Nabi. Yeah? This is real story yang akan berlaku nanti ni. Dajjal pegang dia nak sembelih dia dah. Ya. Maka Nabi kata Dajjal tak mampu sembelih dia kerana apa? Kerana di antara tengkok dia nak pergi ke tulang selangkau dia ni, Allah jadikan ada tembaga. Jadi nak sembelih dia tak boleh, ada tembaga. Sembelih tak boleh. Padahal Dajjal boleh buat macam-macam ni, tapi Allah tak izin untuk sembelih dia. Dia tak mati pada ketika itu. Nah, maka dia terus cakap lagi. Dia terus bercakap. Ya. Okey. Fayakhudhu biyadayhi wa rijlayhi fayaqdhifu bihi fayahsibun nas annama qadhafahu ila an-nar wa innama ulqiya fil jannah. Ya. Maka Dajjal tak boleh nak sembelih dia. Dajjal ambil dia, terus lempak dalam neraka Dajjal. Dalam hadis sahih, dalam Sunan Abi Daud dan Sahih Muslim juga ada, dalam Ibnu Majah Mujtaba pun ada, dalam Nasa'i Nabi sebut. Dalam Abu Daud Nabi kata Dajjal itu mai dengan ma'u wan nar, air dan api. Nah, dalam Ibnu Majah Nabi kata Dajjal itu mai dengan syurga dan neraka. Syurga dia neraka Allah, neraka dia syurga Allah. Macam tu. Maka Dajjal ambil pemuda tadi ni, lempak dalam neraka Dajjal lah. Maka manusia menyangka, fayahsibun nas annama qadhafahu ila an-nar. Manusia menyangka habislah dia masuk neraka dah, masuk api dah. Wa innama ulqiya fil jannah. Tetapi sebenarnya kata Nabi, dia dilempak dalam syurga. Orang nampak macam derita api tu, padahal dia masuk tu sebenarnya masuk syurga. Kalau Dajjal ambil, lempak dalam syurga Dajjal, orang nampak bahagia, padahal dia duduk dalam derita neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Allah buat dunia ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok sirah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kata Nabi Allah Ibrahim, bila mana mereka lempak aku dalam api kan, Allah kata kepada api, ya nar kuni bardan wa salama, wahai api jadilah kamu sejuk dan sejahtera kepada Ibrahim. Kata Ibrahim, aku tak pernah rasa seumur hidup aku senyaman seperti mana berada dalam api itu. Seluruh penduduk Babylon pada ketika itu merasakan Ibrahim sedang panas, derita, terik, dibakar, dibaham oleh api. Sedangkan Ibrahim yang sedang berada dalam bakaran itu merasa selesa dan bahagia, nyenyak dan tenang di dalam dia. Begitulah Allah buat perumpamaan dunia ni, tuan-tuan. Kadang-kadang orang lihat kita ini semacam derita, kadang-kadang orang lihat kita ini seakan-akan serabut hidup kita, padahal bila Allah campurkan ketenangan di sebalik semua itu, sebenarnya kita bahagia. Ada orang, tuan-tuan, kita lihat dia bahagia, tapi sebenarnya hidup dia tak bahagia, tapi dia berperang dengan diri dia untuk bagi tahu kat orang lain yang dia sedang bahagia.
Ada orang kita lihat kereta dia besar, rumah dia besar, perniagaan dia maju, pasangan dia handsome dan cantik. Semua orang puji dia, semua orang nak suami macam dia, semua orang nak isteri macam dia. Dialah orang paling baik, dia bahagia. Kita sangka dia bahagia. Sedangkan dia tak pernah rasa bahagia selagi dia tak tayang kebahagiaan dia kepada orang lain. Orang begitu dia belum cukup bahagia. Kerana bahagia dia belum cukup selagi dia belum beritahu dekat orang lain bahawasanya dia bahagia. Orang yang berbahagia, yang Allah telah campurkan kebahagiaan abadi pada diri dia, tak perlu untuk dia beritahu orang lain yang dia sedang bahagia. Tak perlu untuk orang lain beritahu kat dia yang oh bahagianya kamu, tak perlu. Dia sendiri rasa bahagia dan dia tidak perlu sokongan bantuan orang lain untuk mengatakan dia bahagia bahawasanya dia sedang bahagia. Itulah kebahagiaan sebenar yang Allah campurkan kepada sebahagian insan, yang dia tidak perlu kepada sokongan like dan love dan share daripada orang lain untuk bagi tahu dia sedang bahagia dan mewah, tidak perlu. Tetapi bahagianya itu datang sendiri. Walaupun dia makan seorang, walaupun dia ada anak seorang dua, duduk dalam rumah yang kecil, makan sepinggan share murah-murah, tetapi dia tenang dan bahagia hidup dia. Walaupun dia tidak cukup kaya, tetapi kebahagiaan itu dia hadir dan berdiri sendiri tanpa perlu sokongan daripada mata-mata orang lain. Tetapi bagaimana hari ini dunia menipu kita. Kita sangka orang yang paling terkenal itulah bahagia. Kalau poket kanannya itu penuh dengan kemasyuran, poket kiri dia itu penuh dengan kebimbangan dan kerisauan. Berapa ramai orang yang bercita-cita nak jadi terkenal kerana dia sangka terkenal itu bahagia. Sedangkan berapa ramai orang terkenal nak patah balik ke jalan-jalan sunyi kerana sibuk dengan terkenal, dengan dunia kemasyuran. Tak sempat dia duduk dan melazimi diri dia sendiri dan kenal dengan diri dia, tuan-tuan. No? Tapi hari ini berapa ramai orang berpusu-pusu nak pi ke lembah-lembah terkenal dan kemasyuran, sanggup buat kerja-kerja yang bodoh, memperbodohkan diri sendiri kerana nak jadi terkenal. Kerana dia sangka terkenal itu bahagia, terkenal itu gembira. Sedangkan dia silap. Bahagia itu datang dengan sendiri. Kalau Allah campurkan kepada dia bahagia, walaupun dia duduk di corak manapun, bahagia itu ada bersama dengan dia. Orang yang memburu bahagia tanpa iringan Allah, ibarat orang yang menuang air dalam gelas yang bocor. Dia tuanglah air, seluruh dunia punya air pun takkan penuh gelas dia. Kerana apa? Kerana gelas dia bocor, hati dia bocor. Maka dia takkan puas menuang air seluruh lautan dunia. Kerana apa? Kerana yang dia tuang itu makhluk belaka, yang dia harap itu makhluk belaka. I'timad, dia bergantung pada makhluk. Tuan-tuan, balik kepada hadis ni, Nabi kata apa? Pemuda itu hadza a'zamun nas syahadatan 'inda rabbil alamin. Itulah seagung-agung manusia dalam penyaksian dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya. Dalam hadis ni nak beritahu kat kita apa lagi pengajaran dia. Yang kita tersentuh dengan hadis ni apa, tuan-tuan? Jangan kita risau. Ini janji Allah. Akan ada senantiasa sepanjang zaman itu orang yang memperjuangkan kebenaran. Kita jangan sekali-kali takut. Kata Allah, la tazalu ta'ifatum min ummati az-zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sesungguhnya akan ada sekumpulan dalam umat aku ini, segolongan yang akan terus menerus dalam keadaan dia berjuang. Walaupun dia cuba dibentis, walaupun dia cuba dihalang, walaupun dia cuba digugat, tetapi dia akan terus menerus dalam keadaan berjuang sehingga datang hari kiamat dia akan kekal dalam keadaan begitu, kata Nabi. Akan datang ataupun telah pun berlalu dan terus menerus sekumpulan pejuang yang berada dalam umat ini. Sejak adanya Iblis, adanya Adam, adanya kaum penyembah berhala, adanya Nuh, adanya Namrud, adanya Ibrahim alaihissalam, adanya Fir'aun, adanya Musa, adanya Abu Jahal, Abu Lahab, adanya Muhammad. Esok kelak adanya Dajjal, adanya Mahdi. Begitulah lumrahnya hidup ini. Allah tidak akan biarkan kegelapan menguasai kita selama-lamanya. Allah tidak akan biarkan kezaliman selama-lamanya menekan kita.
Kalau kita berada pada lembah-lembah yang kita sangka kita derita, kalah, dizalimi, ditekan, yakinlah kepada janji Allah, takkan selamanya kita derita, takkan selamanya kita ditewaskan, kerana lumrah hak pasti menang, kebenaran pasti akan datang. Allah pasti akan datangkan para tentera dan pembantunya untuk membebaskan orang yang ditekan, untuk membebaskan umat yang dizalimi. Jangan kita risau, akan senantiasa dalam dunia ini sunnatullahnya itu akan ada sekumpulan yang berjuang. Kalau tidak sekumpulan pun pasti tak mungkin tidak ada langsung yang berjuang. Sehingga kan pada akhir zaman, bukan kata zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, zaman Dajjal esok ni, orang pakat sembah Dajjal, pakat kata Dajjal itu Tuhan. Itu pun pada era itu masih ada orang yang beriman, bahkan imannya begitu mahal dan agung, sehingga kan dia mampu berhadapan dengan Dajjal face to face, dan dia luahkan di hadapan Dajjal, anta kadzab, anta masihul kadzab, hang ni penipu besar, penyapu, penipu besar. Akan ada dalam kalangan umat ini, kata Nabi, golongan yang terus menerus berjuang. Allah akan hadirkan kepada kita umat yang tidak pernah kenal arti takut dan tewas, tidak pernah kenal arti kalah dan mengalah, akan terus berjuang mempertahankan kebenaran demi mengangkat kebenaran agama ini, tuan-tuan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita risau. Ya. Allah pasti akan sediakan mereka itu memimpin kebenaran. Soalnya kita nak berada dalam kumpulan yang mana? Adakah kita nak berada pada kumpulan yang mengalah dan menyerah dan menyokong Dajjal, mengangkatnya sebagai Tuhan, ataupun golongan yang berjuang mempertahankan kebenaran, berhadapan dengan dia walaupun dia gergaji badan kita terbelah dua, ataupun menjadi golongan yang berkecuali, yang tengok saja daripada jauh, apa nak jadi pun jangan kacau gajiku, sudahlah. Ya? Kita nak jadi golongan yang bagaimana? Dah. Ala kulli hal, itulah sunnatullah hidup ini. No? Sehingga ke hujung usia dunia, Allah akan takdirkan akan senantiasa ada penyelamat dan pembela kepada kebenaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pukul 9. Kena berhenti dah. Sikit lagi boleh. Ada sikit syarah dia ni tak habis lagi, tuan-tuan. Hadis habis dah. Tapi saya nak cerita pasal dia jadi panjang tu. Dalam hadis ni, dalam hadis Sahih Bukhari tadi, Nabi SAW kata apa? Dajjal kata kepada dia, aqtuluhu fala usallatu alai. Aku boleh bunuh dia, tapi aku tak mampu menguasai dia. Dalam syarah Sahih Bukhari, dalam Umdatul Qari, Fathul Bari, fala stati'u usallatu alaihi, ni bermaksud Dajjal kata aku tak mampu nak menguasai dia, dengan maksud sihir aku, ilmu sihir aku. Dajjal ni sihir lah. Nah, Dajjal ni sihir aku tak mampu nak kuasai dia. Jadi tuan-tuan, ujung pangkal hadis ni dia menerbitkan perbincangan baru. Perbincangan apa? Kalau sihir tak mampu nak kalahkan orang beriman, macam mana sihir boleh terkena kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak? Perbincangan yang besar, tuan. Ni tak sempatlah nak cerita malam ni. Tapi tak cerita malam ni, nak cerita bila lagi? Bulan depan dah tajuk lain dah. Saya cerita ringkas ya, boleh ni penting. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir. Ya. Nabi disihir oleh seorang pawang, seorang dukun, Labib bin A'sam nama dia. Ya, Labib bin A'sam. Labib bin A'sam, kalau tuan-tuan pergi kepada cerita dia, biografi dia, anak cucu, bukan anak cucu, keturunan anak-anak murid dia bawa kepada ajaran Jahmiyah tu. Naik jurai Tok Guru tu pergi kepada Labib bin A'sam. Ya, baik. Dia disihir, Rasulullah SAW disihir. Cuma tuan-tuan jangan terkejut, ada dalam kalangan ulama kontemporari dan sebahagian mutaakhirin yang tak setuju dengan hadis Nabi disihir. Ada. Adakah mereka ni anti hadis? Tak. Cuma mereka tak apa setuju dengan hadis itu. Walaupun hadis itu ada sahih, tapi sebahagian ulama mutaakhirin dan muasirin yang kata kami tak berapa setuju dengan hadis itu. Bukan dia tolak hadis, bukan dia anti hadis, cuma dia tak berapa setuju. Adakah berdosa depa ni tak setuju dengan hadis tu? Tak. Depa ada dalil. Ayat Quran, surah Al-Isra ayat 47.
yang mana Allah sebut tentang orang-orang zalim ini berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, kata in tattabi'u illa rajulan mashura. Depa mempelecehkan sahabat Nabi. Depa kata, tu dah abang tengok Muhammad, tengok kawan-kawan Muhammad tu, depa tu bukannya ikut Rasul, ikut lelaki yang kena sihir. Jadi Allah rad depa, Allah lawan depa dalam ayat ni, mengatakan Rasulullah tak kena sihir. Jadi para ulama mengatakan ayat Quran ini mengatakan Nabi bukan rajulan mashura, Nabi bukan kena sihir. Tapi hadis ini kata Nabi kena sihir. Jadi depa pakai dalil itu mengatakan hadis yang kena sihir ini tak kuat. Itu teknikal. Tapi saya cerita juga kat tuan-tuan, pasal kita kuliah, kita mengaji, biar kita tahu. Itu teknikal. Jadi itu dalam dunia akademik biasa. Adakah ulama yang menolak hadis itu jadi anti hadis? Tak. Dia bukan tolak hadis, cuma hadis particular tu dia tolak pasal dia kata dalil Quran lagi kuat bila berselisih. Tapi ada ulama yang datang dia jamakkan dua hadis tu, kata tak. Ayat Quran ni pun betul, hadis ni pun betul. Cuma sihir yang Nabi kena itu kesan kepada Nabi sangat minimal. Dan sihir itu, sihir orang Yahudi ni, kalau kena dekat orang lain mati confirm. Tapi bila kena dekat Nabi, hanya sekadar Nabi terlupa rakaat satu dua solat, hanya sekadar Nabi terhalunisasi sikit-sikit tentang hubungan rumah tangga dengan isteri, itu saja. Tak efek Nabi lebih sangat pun. Dalam hadis yang sangat panjang, Siti Aisyah riwayat, Nabi cerita Jibril mai kan kat Nabi, dua malaikat mai di kepala dan di kaki, cakap, laki ni kena apa? Kena sihir. Siapa yang sihir? Labib bin Aqsam. Sihir guna apa? Guna ikatan, simpulan pakai rambut Nabi, sebelah ikatan. Duk di mana ikatan tu? Duk ditanam di tepi telaga. Maka esok pagi Nabi panggil 3 orang pemuda. Siapa? Sayyidina Ali, Zubair bin Al-Awwam dengan Ammar bin Yasir. Nabi suruh pergi cari Zat dekat telaga tu, pergi tengok Zat. Maka mereka 3 orang pun pergi cari. Korek ada Yahudi ni tanam bawah batu besar dekat telaga Nabi duduk mandi tu. Dan bila sampai kat situ, dalam hadis sebut nampak rambut tu diikat dengan ikatan. Ikatan tu sebelah ikatan. Kemudian dibubuh di atas pelepah tamar dan ditanam di bawah batu besar tepi telaga tu. Jadi sahabat 3 orang ni pergi cari, pergi ambil ikatan tu buat mai. Masa sampai dekat telaga tu, nampak tamar tu macam kepala-kepala setan dalam hadis tu sebut. Bila ambil pi, Nabi baca 2 qul itu, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Tuan gabung 2 itu jadi berapa ayat? 11 ayat. Jadi sihir adalah sebelah ikatan. Jadi dia orang duk pi sihir, duk pi tanam di rumah orang tu, betul tak? Di sudut konsep dia tu betul lah. So pi tanam di depan di rumah nak bagi orang tu kena. Tapi rambut Nabi. Maka Nabi baca ayat itu satu ikatan terlerai. Ya. Kita tengok surah qul a'udzu birabbil falaq, apa yang Allah sebut? Kejahatan nafasati fil uqad, hembusan pawang-pawang wanita, nafasat, hembusan depa fil uqad, pada ikatan. Uqad ni ikatan, aqada yaqidu aqdan, aqidah, ikatan lah maksudnya. Uqad, ikatan. Kemudian daripada syari hasidin idza hasad, kemudian daripada para pendengki ketika mana mereka mendengki, maka terlerai. Kemudian Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, tak mau balas balik ke? Ini jadi hadis itu ada hadis sahih Muslim, ingat dalam Ibnu Majah juga ada. Siti Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, tak mau balas balik ke? Apa kata Nabi? Allah dah sembuhkan aku, cukup dah. Aku tak mau nanti jadi fitnah. Jadi itu jadi dalil. Kalau orang buat sihir kat kita, tak boleh balas balik. Habis tu tak aci lah. Ni bukan cerita aci. Kita kena sihir, kita sakit, pahala Allah dah ganti. Dia tentu dah neraka. Dia tentu dah dosa. Bukan neraka. Neraka tak tahu. Tentu dah dosa. Neraka kena kira hujung usia dia lah. Kan? Hujung usia dia baru kita tahu lah, kita tak tahu. Tapi tentu dah dosa. Selagi dia tak minta ampun. Jadi kita tak boleh balas balik. Okay, baik. Tapi kan ada hadis yang Nabi meninggal, Nabi wafat dalam keadaan sakit. Betul. Tapi itu bukan sihir, itu racun. Tuan-tuan, Nabi SAW terkena 2. Tuan-tuan, sayangnya Rasulullah kepada kita. Perjuangan Rasulullah SAW, tuan-tuan, Nabi berhadapan dengan macam-macam tomahan, kejian, peperangan, atau saudara katalah pemulauan. Sihir paling dahsyat Nabi kena, racun paling dahsyat Nabi kena. Racun Nabi kena dengan orang lain. Zainab bintul Harith, seorang perempuan Yahudi, dalam peristiwa Khaybar, dia yang semangat. Dia tanya Rasulullah suka makan apa, Rasulullah suka makan apa, dia masak bagi daging apa semua ni.
Ya. Jamu makan. Bila Nabi makan, duduk makan, Nabi dan makan tak dan telan. Terus Nabi kata kepada sahabat, irfa'u aydiyakum. Angkat semua tangan, lepas makanan ni semua. Ya. Sebab daging ni bagi tahu aku innaha masmumah. Daging ni bagi tahu aku dia telah diracun. Maka sahabat tak dan makan. Nabi dan makan sikit. Ya. Maka kesan Nabi makan sikit tu, kesan itu yang mencari-cari orang sarah Nabi yang menjelang kewafatan pun Nabi masih kata, aku masih rasa kesan yang aku makan racun masa dia Khaybar tu. Seorang sahabat Nabi nama Bishr dia dan makan. Dia petuk awal lagi dan dia meninggal dunia. Dan perempuan ni Zainab ni, para sahabat pergi tangkap dia. Nabi tanya dia, kenapa hang buat benda ni? Orang Yahudi ni, kenapa hang buat benda ni? Maka dia kata, sajal, dia kata, pasal Tuhan kan Rasul. Saya nak tengok kalau Tuhan mati, Tuhan bukan Rasul. Maka ternyata Tuhan adalah seorang Rasul. Pandai dia kali. Yahudi ni tuan-tuan. Mula Nabi tak hukum dia, tapi bila Bishr meninggal dunia, maka Nabi hukum dia. Dan Nabi beritahu dekat Bishr, dekat keluarga Bishr, aku pun masih rasa sakit-sakit tu, padahal aku dan masuk kat mulut dia. Bishr dia dan telan. Sahabat yang lain tak dan, pasal Nabi cepat-cepat, irfa' aydiyakum, irfa'u aydiyakum, angkat tangan, dia pun tak makan. Dan racun tu masih menikam-nikam urat sarah Nabi sampai wafat. Jadi Rasulullah SAW terima dua tuan-tuan, sihir pun kena, racun pun kena. Tapi akidah kita, sihir yang dahsyat sangat tu kena kat Rasulullah, badan yang mulia, sangat minimal. Itu pun kerana apa? Kerana Allah nak ajak kita, Rasulullah juga ada sifat basyariyah. Innama ana basyarum mislukum. Kalau Allah buat Nabi terus kebal, tak kena apa-apa, maka nanti akan ada orang-orang akan berhujah kata, tak apalah Nabi tak kena apa, tak apalah. Jadi Allah buat agar kita tidak ada alasan. Sebab tu hijrah Rasulullah SAW, Allah buat Nabi berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar, pi sengap-sengap, menyorok, kok jauh, pi kok jalan tepi pantai, kok R&R tak pi kok plus. Pasal apa? Pi kok pesisir pantai. Pasal nak jaga. Boleh tak Allah buat Nabi terus naik burak? Boleh. Tapi agar jalan yang Nabi bawa itu jadi ikutan, orang boleh ikut, tak terlalu berat untuk orang ikut. Kalau Nabi berani tak? Nabi berani. Tetapi agar jalan yang Nabi lalu itu agar orang Islam boleh contohi. Sebab tu dikatakan laqad kana uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita boleh ikut jalan itu. Kalau nak ikut racun, Khalid Al-Walid dalam perang masuk ke lembah masa tu dalam siri-siri Qadasiyah, dia masuk satu kampung, satu tok imam, bukan tok imam, tok batin kampung tu ada satu racun. Dia simpan di poket dia. Nak ni sebut dalam bidayah Nihayah Imam Ibn Katsir. Orang Islam dah tawan dah kampung tu. Maka Khalid Walid nampak dekat kantong poket tu ada satu macam serbuk teh sana, bukan teh sana lah. Masuk kantong serbuk teh. Maka Khalid Walid tanya, tu teh apa? Teh strawberry Cameron ke? Dah, dia kata yang ni ngaku dia tanya racun. Pasal apa simpan racun? Dia kata, kaum kami terkenal dengan buat racun. Saya plan tadi, kalau kami tak ada lawan orang Islam, tak makan cekak, saya nak tuang racun bagi orang tentera Islam makan. Tapi kami tak ada nak lawan apa lagi, kami dah kena tangkap semua dah. Maka Khalid Al-Walid tanya, boleh mati ke racun tu? Dia kata, yang ni dos tinggi tau, kena satu suap mati. Khalid kata, ya akan mati. Mai aku try tengok sudu. Tepuk dari tok batin tu. Tok batin tu ingat tok batin tak ingat ni Nescafe 3 in 1 kan, nak test macam tu. Kan? Ni racun dia kata. Saya pun tak berani try. Khalid kata, mai aku nak try. Jangan main-main dia tu. Kata, yang ni racun paling bahaya sekali. Kami memang nak bunuh tentera Islam dengan racun ni. Tapi dah jadi macam ni, tak apa. Khalid kata, tuang aku secawan. Mas cewen. Apa? Khalid kata. Tuan-tuan, Khalid baca bismillah, minum tak jadi apa? Tak jadi apa? Terkejut tok batin tu kata, tak jadi pula. Aku kata, tak. Pasal Khalid kata, keyakinan dia kepada Allah. Kalau Allah kata tak ada mudarat, tak ada mudarat. Tapi tu Khalid lah. Tu Khalid kita jangan try. Kita bukan level tu. Balik kita try yang apa-apa. Kita tak boleh pakai dalil tu. Jadi sekali kita balik, kita pergi ambil cokoroy ke apa, tak apa, tak jadi apa, tak apa. Balik. Saya kena. Dah alan lah. Tapi nak abang kata, itu jalan yang Allah bawa. Allah berikan karamah kepada sahabat-sahabat. Rasulullah ada mukjizat. Tapi Allah juga buka laluan untuk jalan Rasulullah itu agar jadi uswatun hasanah yang kita semua boleh turut jalan Rasulullah. Agar kita juga dapat tumpang pahala bersama. Bukan Nabi itu lemah berbanding sahabat. Nabi jauh lebih kuat.
Nabi lagi berani berbanding sahabat. Kalau kita kata sahabat kuat, Nabi lagi kuat. Kalau kita kata sahabat berani, Nabi lagi berani. Tapi agar jalan yang Nabi lalu itu kita pakat boleh turut dan dapat pahala sunnah. Itu keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, 9 10 kita habis dah selesai cerita itu. Bulan depan kita nak sambung cerita tentang bulan depan menarik. Bulan depan tuan-tuan kena main lagi ramai. Ni saya nampak meningkat ni. Meningkat pada bulan lepas. Saya harap bulan depan lagi ramai. Dan saya harap saya pun main. Saya bagi teaser siap-siap boleh no? Bulan depan kita nak cerita tentang satu hadis yang mana T20 sensitif tak di masjid ni. Dan ini saya melawak tapi golongan elit, golongan kayangan dalam zaman Rasulullah, T20 zaman Nabi mencuri. Lepas tu mereka pakat ramai-ramai nak tutup kes. Apa jadi masa tu bila Rasulullah dapat tahu? Bulan depan kita mai bagi ramai lagi insya-Allah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hadina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.